Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada e-Colloquium. Nama saya Bun Chun Tep. Saya daripada Sekolah SMK Sengkeromba Miri Sarawak. Dan tajuk pembentangan untuk kajian tindakan saya hari ini adalah penggunaan alat bantu mengajar menggunakan vFocus Sky Solution secara online dalam Google Classroom bagi meningkatkan minat belajar untuk subjek RBT iaitu reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Okey, seperti yang anda boleh nampak di sini, kita boleh tengok okey, kenapa kita buat untuk Google Classroom dan Google Meet lah? Kerana hampir 3 bulan sekolah kita diarahkan tutup disebabkan oleh PKP dari bulan Mac sehingga bulan Julai. So di sini kita boleh nampak okey, kajian tindakan saya adalah lebih bertujuan untuk menarik minat dan meningkatkan prestasi pelajar untuk RBT, terutamanya bagi pelajar tingkatan 3A dan 3B yang saya ajar pada tahun 2020 menggunakan Google Classroom. Mesti ramai akan tertanya-tanya, kenapalah Google Classroom dapat meningkatkan minat murid? Kerana apa yang kita tengok di sini, seramai 20 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini, saya mendapati bahawa melalui keputusan peperiksaan pertengahan semester 1 mereka menunjukkan peningkatan result mereka dari tabel keputusan selepas markah mereka ditanda untuk exam pertama. Jadi demi mengatasi masalah tersebut, kita memang akan membimbangkan kerana murid akan ketinggalan mata pelajaran RBT jikalau mereka terlalu lama untuk PKP. So, kita boleh tengok di sini, okey, apa yang kamu boleh tengok di sini adalah RBT merupakan subjek yang amat mudah untuk dikuasai sebenarnya. Jikalau pelajar tidak berminat, ini agak sukar. So, sebagai seorang pekaji, saya menggunakan alat bantu mengajar iaitu vFocus Sky Solution. Okey, daripada offline menjadi online kerana dia dapat login masuk ke dalam Google Classroom sebagai alat bantu mengajar. Okey, so di sini pelajar tingkatan 3 menunjukkan sikap yang sangat positif dan memupukkan minat yang sangat mendalam terhadap subjek RBT. Kenapa dikata sedemikian? Okey, kita boleh tengok di sini. Okey, melalui kajian statistik ini yang kita tengok dari Google, iaitu guru Malaysia menduduki tangga yang kedua tertinggi di dunia yang paling aktif guna Google Classroom. Sepanjang masa ini, kita dapat pertengokkan iaitu Google Classroom, dia merupakan satu pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Okey, semasa PKP iaitu apa yang kita berlaku sekarang adalah krisis wabak coronavirus. So Google Classroom dia merupakan satu platform juga yang digunakan oleh KPN untuk pendekatan sebagai pembelajaran digital untuk tempoh PKP. Okey, so kita boleh tengok di sini dari kajian tersebut, saya akan mengambil TOB 2019 daripada tingkatan 3A dan 3B yang diajar oleh saya sebagai guru RBT tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020, okey, untuk tahun ini. Alright, so kita boleh tengok banyak masalah yang kita boleh timbul daripada pelajar, macam mana jurang, kita boleh tengok di sini. Okey, 2019 result mereka macam mana. Okey, dan kita boleh tengok di sini pula, okey, 2019 untuk nampak lebih jelas lagi, okey, kita boleh tengok ini peningkatan dia setelah mereka guna vFocus Sky Solution. Okey, menjadikan pelajar tingkatan 3A dan 3B dapat A 29%, 57 dan 14%. Kerana TOB menunjukkan tahun lepas sebelum saya guna ini, ada pelajar yang gagal. So, inilah menunjukkan warna hijau adalah 2019 merupakan TOB 2019 masa-masa mereka Form 2, dan bila mereka masuk ke Form 3 tahun ini 2020 semester 1 menunjukkan peningkatan. Dia ada pelajar dapat D, E ataupun gagal. Okey, dan semua meningkat di grade A dan grade B. Okey, dan result sampai grade C saja untuk semester 1. So itu perbandingan dia.
So kita boleh tengok di sini merujuk kepada markah tersebut. Mungkin kamu nampak tidak jelas dengan ini. Biar saya tunjukkan iaitu head count pelajar. Okey, saya selalunya akan membuat head count untuk pelajar menampakkan lebih menonjol lagi, iaitu pelajar dari warna hijau adalah dari tahun lepas A, mereka meningkat lagi markah mereka. Okey, kalau warna biru artinya mereka B tapi tahun 2020, okey, boleh tengok di sini ini ialah TOB, ini 2020, mereka meningkat naik lagi. Yang warna kuning artinya mereka C, mereka naik juga. So kamu boleh tengok perbezaan warna tersebut. Ada pelajar yang dapat F, gagal di kelas 3B. Kalau pelajar gagal di 3B, mereka merupakan kelas depan. Artinya kita kena kaji macam mana menarik prestasi dan minat mereka, terutamanya warna merah, warna kuning dan warna hitam. So kamu boleh nampak di sini dari hitam kita proof 30 markah meningkat dari 39 menjadi 69. Kamu boleh bayangkan peningkatan yang sangat menonjol dan mendadak ini. Itu adalah penggunaan alat bantu mengajar. V-Focus Sky Solution menunjukkan keberkesanan, menarik minat pelajar sepanjang PKP tersebut. Alright, so kita balik kepada PowerPoint saya. Okay, so apa kita boleh tengok di sini adalah yang tadi saya buat statistik punya. Inilah yang saya maksudkan. Seterusnya kita tengok fokus kajian dia. Kenapa V-Focus Sky Solution sangat penting? Okay, sebenarnya dia sangat boleh di login menggunakan Google Classroom. So seperti yang saya nak tunjukkan di sini, biar saya kecilkan ini. Alright, dan kita boleh tengok di sini. Ini merupakan online V-Focus Sky Solutions. Dia merupakan alat bantu mengajar. Okay, yang senang. Kamu tengok kita login macam Facebook. Okey, kita login, you masuk dan kita boleh tengok nota sedemikian. Okey, ini masa-masa PKP dilaksanakan. Okey, untuk menggunakan V-Focus Sky Solutions. Tetapi malangnya kita mendapati bahawa pelajar mempunyai kekangan untuk masuk ke subjek tersebut. Okey, contohnya saya masuk ke tingkatan 3 lah. Okey, tingkatan 3 kita pergi ke bab yang ke berapa? Bab yang 1. Okey. Dan inilah cikgu mengajar seperti yang kamu sekarang tengok, kita menggunakan Google Meet. Pelajar dapat belajar secara berkesan kalau kita menunjukkan nota yang sangat sangat berkaitan, okey, gambar, okey. Dan kita ada yang itu laser point, okey. Dan ini slide dia boleh jalan automatik ikut saat sahaja. Alright, dia sangat mudah dan mudah dikuasai. Pelajar juga dapat itu ihan daripada dia punya itu nota dipanggil iThinkMap, ada di dalam di sini ya. So kita boleh tengok di sini gambar ada, okey, nota ringkas, okey, murid mudah memahami, warna dia sangat menarik, okey. Dan kita boleh tengok lagi di sini macam mana itu iThinkMap, okey, untuk membezakan semua nota ini. So pelajar dia amat, okey, amat senang memahami apa yang dipelajari selain kita menggunakan chalk and talk. Okay, so di sini dia juga menunjukkan video untuk memudahkan pelajar memahami. So inilah adalah contoh satunya video berkenaan revolusi industri 4.0. Okay, so di sini dia akan menerangkan menggunakan YouTube dan kita boleh besarkan video tersebut supaya memudahkan pelajar mengetahui lebih lanjut lagi. So alat bantu mengajar ini bukan sekadar nota, tapi dia mempunyai gambar dan video. Okay, so kita boleh tengok slide yang seterusnya. Okey, tamatlah. Okey, so inilah adalah sepitan lalu yang saya tunjukkan menggunakan Easy Learning Class, merupakan hasil kajian yang satu lagi sebelum ini. Jadi bagaimanakah dia dimasukkan ke sini? Disebabkan saya masukkan dia ke dalam Google Classroom. Biar saya tunjuk apa itu Google Classroom. Kita tengok di sini. Okey, Google Classroom saya terdapat banyak RBT punya kelas. Jadi disebabkan form 3, kita masuk ke form 3. Kerana semasa PKP, pelajar tidak dapat akses kepada nota menggunakan Easy Learning Class yang seperti tadi punya. So itulah merupakan hasil inovasi yang pertama dihasilkan oleh pengkaji ini, memaklumkan bahawa semua nota tersebut dimasukkan ke Classwork Google Classroom. So itulah penyelesaian masalahnya. Kamu boleh tengok di sini, sekali kita masuk ke Google Classroom,
untuk classwork untuk tingkatan 3, tengok 3A hingga 3G, menggabungkan semuanya. Ertinya pelajar boleh membaca nota menerusi sini secara percuma. Yes, secara percuma, dan mereka boleh membaca nota tersebut. Okey, di sini. Okey, kamu boleh nampak nota dia, dan you boleh tekan present. Okey, jikalau Google Meet ini anda boleh nampak sekarang, ertinya apa? Ertinya dia ada dalam bentuk copyright, hanya pelajar RBT saja boleh baca. Orang luar masuk tidak boleh baca kerana dia ada protected untuk harta intelek. Okey, so kamu boleh tengok nota dia, okey, masih sedemikian, okey. Dan selain itu, di samping saya tunjukkan nota, dia juga mempunyai latihan. Yes, betul, ada latihan di sini, dan kita boleh menentukan masanya untuk mereka buat. Alright, untuk buat nota tersebut. Okey, so saya akan buka nota dia, bagaimanakah nota tersebut. Okey, so kita boleh tengok. Okey, contohnya latihan dia macam ni. Okey, kita akan teruskan. Okey, apa maksud mechatronic? Okey, berikan maksud. So, pelajar dia ada interaksi semasa dalam Google Meet dan Google Classroom. Pelajar akan menyaling ataupun menjawab secara spontan di dalam Google Meet atau Google Classroom, dan pelajar boleh menjawab soalan itu mengikut cikgu yang mengajar, dan jawapan tersebut, okey, boleh dinilai di hujung sini. Okey, di sini. Selepas kamu boleh set tarikh dia bila, okey, kamu boleh schedule dia, okey. Contohnya yang ini baru schedule lagi. Anda boleh schedule edit, okey. Dan bilakah tajuk ini punya jawapan boleh dirujuk oleh murid. So kita boleh tengok 31 Disember lah. Okey, so saya boleh test kepada November untuk hari ini. Contohnya ini November kan, November 13. Okey, saya buat masa dia pukul 6 petang. Okey, so saya schedulekan dia. Okey, dan so dalam pukul 6, pelajar boleh masuk untuk mentengokkan jawapan tersebut. You boleh tengok, cikgu sudah tinggalkan mesej di sini supaya pelajar tahu apa yang perlu dibuat. Dan ini Google link untuk Google Meet. Dan kita boleh tengok material dia. Okey, material bila masuk, pelajar bukan sekadar diberi latihan. Pelajar juga diberi link buku teks untuk memudahkan pelajar merujuk ataupun mencari jawapan di buku teks menggunakan slide share. So Google Classroom merupakan satu tapak untuk memudahkan pelajar untuk belajar. Contohnya apa yang saya mengajar tadi bab 1 ini, kita boleh tengok di sini. Okey. Jadi dia lebih kepada apa itu masuk mechatronic, dan dia lebih kurang sama saja berkenaan dengan tadi, berkenaan revolusi 1.1, sampai revolusi industri 4.0, dan itu merupakan revolusi industri. Kamu boleh nampak lebih kurang sama nota mereka yang dihasilkan dalam easy learning class. Dan untuk jawapan tadi, kalau pelajar kita sudah set masa tersebut, pelajar boleh tahu macam mana nak buat penyemakan jikalau mereka tidak dapat datang ke sekolah. Terutamanya macam bulan 11 sekarang, bulan November ini, PKPP juga dilaksanakan. So pelajar boleh buat di rumah, bagaimanakah mereka nak tahu apa maksud pemasaran. Tekan ini, jawapan sudah keluar. Betul? Pelajar boleh buat penyemakan di rumah. So mereka tidak akan tercicir, dan pelajar sangat gembira membuat latihan tersebut. Kenapa? Kerana latihan dia ada pelbagai jenis. Ini merupakan I-Think punya cara untuk membuat. Di samping itu, kita memberi gambar supaya pelajar boleh mengetahui lebih lanjut lagi. Dan ini merupakan I-Think Maths. Apa itu peranan budak, pelajar boleh cari di dalam buku teks. Kita ada silang ini, silang melintang dan mendekat punya cara menjawab jawapan. So dia ada pelbagai jenis latihan. So pelajar berasa sangat seronok bila menjawab soalan tersebut. Ini juga merupakan I-Think Maths dalam bentuk soalan lah. Jadi saya balik kepada saya punya itu pembentangan. Alright. Berkenaan dengan fokus kajian saya tadi yang saya maksudkan lah, itu fokus kajian saya lah. Kenapa saya menggunakan V Focus Guide Solution lah. Objektif dia apakah objektif dia? Objektif dia adalah meningkatkan prestasi pelajar. Yes. Tadi kita boleh nampak dari catatan yang saya buat, memang result mereka meningkat. Sangat bagus. Dan
Objektif khusus dia, okey, memanglah pelajar tidak akan tercicir semasa PKP. Dan kajian ini melibatkan 20 seorang pelajar daripada tingkatan 3A, 3B, pelajar tingkatan 3 SMK Sains untuk mata pelajaran IBT. So, itulah pelaksanaan dia. Okey, macam mana kita menggunakan dia, dia log masuk, okey, menggunakan. Yang ini sangat senang. Kamu boleh sama ada menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone untuk logging. Memang dia ada masalah. Okey, dia merupakan satu alatan yang sangat bagus. So, ini V-Focus Sky Solution yang tadi saya ada terangkan lah. Sukatan dia KSSR, KSSMMPEI. Okey, dia bercorak mendepati PAK 21 dan menggunakan IT Mat. Okey, yang kamu boleh nampak, dia boleh mengasaskan kemahiran tinggi pelajar. Di samping itu, nota dia boleh dicetak. Okey, nota dia boleh dicetak dan pelajar boleh buat. Okey, dan pelajar sangat gembira bila mereka mendapati nota ini sangat menarik dan mereka boleh berkongsi dengan keluarga dia, membaca sama-sama, okey. Dan dia menguji kefahaman lah. Jadi daripada pemerhatian, kita dapat tingkah laku pelajar semasa PKP, mereka tidak mengabaikan subjek tersebut. Budak tidak akan tidur, budak macam tidak rasa boring. Mereka selalu memberi respon yang sangat aktif, okey, dan sangat bagus dari segi mereka memberi jawapan. So kita nampak di sini, maka pelajar juga meningkat daripada D, E, F tiada pelajar dapat, semua dapat A, B, C. Paling kurang pun dapat C untuk kelas 3A, 3B lah. So ini artinya memang sangat berhasil lah. So kita boleh tengok peratusan dia peningkatan dari 14% meningkat menjadi 28.6. TOB 2019 tahun 2020 exam peperiksaan 1. Okay. So melaksanakan tindakan ini, okay. Jadi dia buat secara online, okay. Ini adalah cara macam mana logging, okay. Kita juga melampaukan bagaimana kita masukkan nota tersebut, okay, supaya nota itu dapat diedit. Tadi itulah merupakan langkah-langkah yang saya maklumkan. Jadi inilah nota, ini bahan yang boleh dicetak. Okay, dan ini merupakan IT Mat dan gambar dia, okay, video, dan kamu boleh nampak di sekolah saya, PIBG beserta dengan school board sangat berminat cara saya mengajar. So ini memang membantu pelajar lah dalam Google Meet. You boleh nampak pelajar menghantar projek mereka. Okay, dan pembentangan mereka juga diberikan, okay, di depan pentaksir iaitu pegawai SIST Plus, okay, dan untuk bidang TVET lah, iaitu Encik Jamri dan Puan Hastina datang ke sekolah dan tengok hasil pelajar, dan inilah merupakan hasil murid setelah mereka kembali ke sekolah pada bulan Ogos dan September. Ini merupakan hasil pembungkusan makanan mereka buat. Okay, sangat bagus. Okay, dan saya juga berkesempatan dan berbesar hati kerana SIST Plus, TVET, PPD Miri menjemput saya untuk memberi perkongsian amalan terbaik berkenaan dengan subjek IBT supaya boleh membantu sekolah lain. Okey, pada 27 Oktober lah. Okey, bagaimana meningkatkan folio projek dan pembendakan murid lah. Okey, so melalui pemerhatian dan perbincangan ini, V-Focus Sky Solution merupakan satu alat bantu mengajar yang sangat berkesan. Dia selain menarik minat pelajar, dia juga pelajar berasa sangat seronok dan untuk membentang dan mereka sangat yakin dan grade pelajar juga meningkat lah. Jadi memang kita boleh tengok sesi pembelajaran mereka untuk ini platform ini, terutamanya bagi PKP merupakan satu pembelajaran yang paling selamat untuk pelajar supaya mereka tidak tercicir dan tidak buat perkara yang tidak berfaedah di rumah atau main game ke. Okay? So ini perinteraksian yang paling bagus. PDPC yang paling bagus sekarang dikenalkan PDPR di rumah. Okay, so jadi cadangan saya, Google Classroom bagi V-Focus Sky Solutions, dia merupakan alat bantu mengajar secara online. Untuk IBT yang paling bagus, saya berpendapat bahawa dia dapat mengawal pembelajaran mereka lebih baik dan memberi peluang pelajar belajar secara kolaboratif, interaktif dan persendirian. Pembelajaran sedemikian, okay, memang wajah, okay, bagi pelajar iaitu prinsip just in time dengan kompetisi anyway, anytime, anyone boleh guna. Alright, so itu merupakan satulah suasana pembelajaran berdimensi baru. So saya rasa pelajar pun seronok dari gambar kita boleh tengok tadi. Okay, dan ini merupakan bibliografi saya. Alright, so sampai sini saja. Tamatlah saya punya itu pembentangan. Diharapkan saya ada peluang untuk berkongsi lagi
untuk kajian tindakan yang seterusnya pada masa yang akan datang. Okay, terima kasih. Thank you. E-Colloquium 2020 the best. Take care. Bye. Stay safe at home.